Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار والتابعين الأبرار أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم يسر ولا تعسر رب تمم لنا بالخير. Alhamdulillah, pertamanya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dikumpulkan di dalam surau masjid dah ni. Surau masih lagi surau. Setelah lama bercuti sepanjang PKP ini, saya pun tak tahu di kalangan tuan-tuan yang ada ni kenal tak kenal pun tak tahu kan. Sebab selalu anggota bertukar. Ustaz saya main pun selalu bertukar. Main malam ni ustaz dia pula, itu ustaz lain yang berjaga di sebelah surau. Setelah mula daripada bulan 3 tu sampai lah sekarang dah nak masuk bulan 12 baru dapat mulakan balik, sambung balik kuliah yang telah tertangguh selama beberapa bulan, hampir setahun. Bukan saja malam-malam saja yang kuliah bertangguh, yang berada di sekolah pun cuti, bukan cuti lah, mana kata belajar online daripada budak T3 sampai dah budak U. Online je rumah, berebut handphone, dia tak tahu adik-adik mak dia nak beli seorang satu. Ada di kau 4 tahun pun online juga belajar, duduk rumah aja kan. Alhamdulillah kita malam ni boleh duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan bila rahmat Allah Subhanahu wa taala turun, maka ujian, bala dan azab yang Allah taala timpakan ke atas bumi ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kerana di antara sebab yang turun yang bala dan azab ini kerana dosa yang manusia lakukan di atas muka bumi Allah taala, itu yang melayakkan mereka menerima azab. Sekiranya mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka azab dan bala ni Allah taala akan singkapkan, akan angkat daripada kita semua. Pertubuhan sedunia membuatkan kesihatan WHO mengatakan COVID pandemik atau COVID-19 ini dah berada dengan komuniti kita. Dia akan kemungkinan akan berada dengan kita selama-lamanya. Duduk dengan dia, duduk dengan kita dan duduk dengan kita. Yang nampak peningkatan daripada sudut jangkitan dan juga kematian. Vaksin tak jumpa-jumpa. Ada negara mana tu dia tak jumpa vaksin pun terai-terai. Bagi vaksin tu mati pula. Mati tu lagi cepat mati. Allah. Jadi dia pun tak tahu nak kata apa. Kata benda ni dah berada dengan kita. Cuma kita kena mengambil langkah-langkah keselamatan. SOP ni apa semua, insya-Allah.
nak bergerak pun tersekat-sekat. Ada tempat yang boleh pergi, ada tempat tak boleh masuk, duduk pun menjarakan. Macam inilah keadaannya. Sampai bila Allah mana. Walaupun dia kata macam itu, tapi kita ada orang beriman yakin bahawa Nabi sebut tidak ada penyakit yang tidak ada ubatnya. Cuma tak ada ubat je. Yang tak ada ubat ni dua, al-haram wal maut. Apa dia al-haram? Penyakit apa? Penyakit apa tak ada ubat? Tua ni tak ada ubat. Walaupun dia makan ubat dia macam untuk awet muda dia apa, umur dia tetap bertambah. Tua tak ada ubat. Satu kita ada ubat, mati. Mati tak ada ubat. Yang lain insya-Allah ada ubat. Yang lain insya-Allah ada ubat. Tua dan mati tak ada ubat. Sebab tu mati ni semua akan merasai dia. Yang bersedia tak bersedia, kita kena mati. Mau ke tak mau pun nak kena mati. Sebab semua yang hidup ni cukup syarat untuk mati. Cukup syarat. Apa syarat mati? Apa syarat mati? Sakit, aduk sihat, baru cek doktor. Pakcik tak ada penyakit kronik, tak ada penyakit apa, sehat, darah okey, gula okey, kolesterol okey, apa semua okey. Keluar tercium dengan lori trailer. Mati kot tu pula, walaupun sihat. Ke orang muda dalam air mati, sotor mati tu. Banyak orang muda mati. Betul habis dengan apa? Dengan kemalangan, dengan apa? Ada raya. Jadi mati tak syarat tu, ada mati tak syarat sakit. Mati hanya mensyaratkan benda tu hidup. Itulah syarat mati. Jadi orang yang hidup cukup syarat untuk mati. Kalau tak mau mati, jangan hidup. Boleh tak? Kalau tak mau mati, jangan hidup. Kalau hidup nak kena mati. Tumbuhan hidup mati, binatang hidup mati. Maka manusia yang hidup juga akan menemui mati. Yang sakit, yang sihat pun mati. Tua, orang muda pun mati. Dengan orang muda dia rasa kami lambat, itu hukum adat. Itu adat. Dia kata sebab selalunya hak tua lebih dulu. Dan orang muda dia terlambat sikit. Sebab Tuhan rahsiakan waktu kematian kita pasal apa? Pasal supaya kita sentiasa bersedia untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Banyakkah amalan daripada waktu muda? Dan jaga fardu, banyakkan yang sunat. Duduk dalam majlis ilmu, banyakkan Al-Quran. Kalau kita berat dengan benda-benda tu, menunjukkan kita tak bersedia untuk kembali bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pasal poin kita berat, ada nak main ke masjid, nak pergi ke surau, nak mengaji, nak baca Quran, baca WhatsApp, rasa kalah. Baca Quran baru semuka lena tu. Tengok terlena di pangkuan Quran. Lena tu. Sudah sembahlah bab zikir, bab tasbih, bab tahmid, takbir. Baru pegang tasbih, jatuh tasbih daripada tangan dan ke lantai 3-4 kali. Bahawa dan sebab kita payah sangat nak buat amal ibadat ni, dosa kita banyak. Dosa ni menjadi pemberat kepada ruh. Ibarat orang jalan, orang untuk petang-petang lalu ke petang sawah, orang semua racun. Racun tu main ke hidung kita bersedut masuk, jadi melumpuhkan badan kita. Kan? Jadi pening, jadi muntah, jadi macam-macam rasa orang yang makan racun tau. Kan? Kemudian dia cari penawar. Cara orang kata orang tonton kena serai ayak nyok, minum ayak nyok, ayak kelapa untuk jadi penawar racun. Racun kepada roh kita. Yang kita malas sangat nak sembahyang, malas sangat nak buat ibadat, malas sangat dengan Quran. Racun ni dosa. Dosa terlalu banyak. Sebagian ulama kata dosa ni macam tali. Bila dosa banyak, dia macam tali. Dia ikat kaki kita.
kaki kita jadi berat untuk melangkah ke arah kebaikan. Abang pergi masjid surau ada kena pasar main. Kalau tak pasar tak boleh main. Dia berat. Bila dosa banyak dia jadi tadi ikat tangan. Tangan ni payah nak sedekah, nak derma, nak buat kebaikan, cukup susah. Sebab akibat dosa. Dia ikat mulut, dia ikat lidah. Sebut benar dia lancak elok. Bila sebut tentang agama, bila sebut tentang Quran, bila sebut zikir, dan dia jadi berat kerana mulut telah diikat dengan tali yang katakan dosa tadi. Sebab tu kita kena rongkaikan tali temali itu. Macam mana merongkaikannya? Iaitulah faqultu astaghfiru rabbakum. Hendaklah kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang insan yang mulia, Habibullah, Habibur Rahman, kekasih Allah taala, diampunkan dosa yang terdahulu kemudian dijamin syurga oleh Allah taala. Itu pun memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, aku tak pernah kurang sekali semalam tu beristighfar kepada Allah kurang daripada 70 kali, tak pernah. Orang 70 ke atas. Kalau Nabi maksud buat contoh kepada kita, Nabi beristighfar 70 kali, ada duit 100 kali, maka kita yang memang confirm bergelumang dengan dosa ni, orang paling kurang penyegan pun 100 kali tak boleh kurang. Dan lepas istighfar ni cukup banyak. Paling ringkas astagfirullah, itu beristighfar, aku mohon ampun kepada Allah. Majlis kita mohon astaghfirullahalazim, sebut nama Allah taala dan sebut sifatnya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Lama mana kalau sampai kali ni? Biasa buat. Agak-agak lah. Mana? Setengah jam. Setengah jam tu lena 5 kali. Bawa habis sampai sekali. Nah, cepat belek WhatsApp. Cepat tengok apa? Tengok Instagram, tengok Facebook. Lepas tu sambung balik. Itu jadi setengah jam. Kalau kau kalau dia tumpu betul dengan istighfar, besar je. Astaghfirullahalazim, 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 sebagai permulaan. Step by step. Lama dekat ibadat ni, mula nak buat memang payah. Lepas tu kita nak mengaji ni, kita dapat ilmu. Lepas ilmu tak cukup, dia kena pergi kepada amal. Eja ilmu dalam bahasa Jawi, dalam tulisan Jawi. Ain lam mim, ilmu. Eja amal dalam tulisan Jawi. Ain mim lam, ubah lam dengan mimnya. Mula ain lam mim. Amal ain mim lam. Ada ilmu tak beramal, sia-sia. Beramal tak ada ilmu, itu mazal kita orang gila. Buat amal tak ada ilmu. Tapi nak buat hak kita tahu. Amal nak buat ilmu ni, menantang maklumat ada, tapi nak buat kena ada satu sifat yang dipanggil mujahadah. Mujahadah, bersungguh-sungguh, kena bulut. Mujahadah ni Pak, untuk merobohkan tembok malah. Semua kita malah, semua kita ada sifat. Semua kita ada sifat. Orang Kedah panggil penyegan. Segan tak boleh guna. Orang negeri lain dia segan makna dia malu. Segan dia makna malu segan tapi malu apa nak pergi makan dia pun. Orang Kedah, orang Pulau Pinang, segan dia malah. Orang belah lain segan dia malu. Untuk meruntuhkan tembok malah kita nak buat ibadat, malah nak baca Quran, malah apa semua ni, kena ada satu sifat dia disebut mujahadah. Tak orang ni baca Quran ni, tapi nak mula dia cukup bayar. Tak orang ni main fadilat yang orang kata tambah beramal dengan sesuatu amalan.
Lepas sembahyang baca tasbih, baca tahmid, baca takbir, baca amalan ni, baca Al-Quran satu huruf tu amalan 10. Tahu tapi nak buat siapa tak boleh. Pasal tak ada sifat mujahadah. Bila dia boleh mujahadatul nafs, lawan dia punya sifat malas dia boleh beramai dengan apa yang dia belajar, lama-lama Tuhan akan bagi kepada dia kemanisan, keseronokan dalam melakukan ibadat. Seseorang nak lekat sembahyang sunat duha 2 rakaat, waktu yang cukup bagi dia, daripada pukul 8 pagi sampai pukul 12, 4 jam lebih kurang untuk dia buat sembahyang sunat duha 2 rakaat. Tapi boleh buat lah. Allahu Akbar. Macam beban, macam duk tanggung satu gunung yang begitu besar atas kepala. Nak buat cukup berat. Lepas tu kena ada mujahadah ni. Untuk apa? Untuk tanggung satu bebanan sementara. Bila dah boleh, dah lama buat, boleh buat, maka gunung tu akan terpelanting jauh. Dia akan lekat amalan tu. Bila lekat, dia main kemanisan, keseronokan melakukan ibadah. Sebab tu ulama-ulama tasawuf sebut suatu bala kepada kita lebih besar daripada bala COVID-19 ni. Lebih besar daripada bala-bala yang lain kepada apabila kita melakukan ibadat tapi kita tidak sonok. Kita sembahyang maghrib tadi tak rasa apa-apa, nanti tak ada feeling apa-apa. Main buat macam nak lepas tanggungjawab, keseronokan ibadat tak ada. Bila kita baca Quran rasa satu beban, bila kita istighfar kepada Allah Ta'ala rasa satu beban. Maka kemanisan buat ibadat tu kalau Tuhan angkat tu bala yang besar ke atas kita. Orang yang buat rasa manis, seronok. Sebab tu orang sakit, hati kita sebut hati yang ada beberapa kategori hati kita. Ada disebut qalbun salim. Ini yang akan selamat balik bertemu dengan Allah Ta'ala. Illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang sihat. Kawan-kawan kalau pergi ke market nak beli hati lembu, nak beli hati lembu, tengok-tengok di hati tu nampak macam putih, nampak berlubang-lubang macam gunung Merapi. Menunjukkan hati tu tak elok. Kalau balik makan pun tak sedap, boleh jadi medok, boleh jadi rasa tak sedap. Bila hati lembu tu jadi macam tu, menunjukkan lembu tu pun tak sihat. Supaya hati lain. Maka hati manusia ada 3 kategori tu. Sama ada qalbun salim, hati yang sihat. Yang ni akan balik bertemu Allah Ta'ala. Sebab hati itu tempat dalik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita buat amal tadi, Tuhan tengok hati kita. Kita puasa esok, Tuhan tengok hati kita. Kita bangkit buat ibadat pada tengah malam, Tuhan tengok hati kita. Yang kedua manusia, dia sebut qalbun mayyit, hati yang mati terus. Ini tak payah tak apa. Memang hati dia ni, kalau bateri kereta orang panggil bateri kong. Kalau bukan kong, kong. Ambo pergi jumpa tak apa nak, tak boleh nak jumpa apa. Memang mati lah. Melainkan kena pergi tukar baru. Tak apalah bateri kereta. Ibarat bateri kereta ni macam hati kepada kereta. Sebab dia yang akan memulakan kata untuk menghidupkan kereta. Syarat tayar nak bergerak, syarat steering nak dipulangkan, kena bateri itu hidup. Bateri kereta ibarat hati kepada kereta. Hati kita ni yang akan menggerakkan anggota badan kita. Kalau dia mati, Allahu Akbar. Kalau bateri kereta boleh ditukar. Kalau hati manusia ditukar ada farmasi jual. Pergi esok cari farmasi nak nak beli apa je. Saya nak tukar hati dia. Teruk dah kong terlalu teruk. Kalau boleh ada tempat jual tak apa. Ni tak ada market yang jual hati orang. Tak ada farmasi yang jual hati orang. Hati ni, dia nampak macam mana? Nabi kata,
hati ni berkarat macam mana besinya berkarat. Maka kita kena cucikan dia. Cuci je lah. Kalau besi berkarat, guna kata pasang. Kalau orang yang berkarat, kalau kita baju kotor, guna kelorong. Kalau hati kotor, minum kelorong. Mampu hawa je boleh. Betul buat lah. Dengan istighfar, dengan zikir, dengan tu yang akan menghilangkan kekaratan di hati kita. Yang ketiga disebut qalbul marid, hati yang sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Orang bila hati ni sakit, dia ada penyakit di hati dia, ibadat dia tak seronok, ibadat dia tak manis. Ibarat kalau kata maklum kita duduk di hospital, kita bawa pergi benda makan, yang kita beli itu memang sedap. Buah anggur yang kita beli itu manis. Malah buah limau kita beli juga, kita dah rasa memang manis. Kita bawa pergi kepada orang yang sakit, bila dia rasa, dia kata apa? Awaklah bawa mai buah anggur masam, bawa mai pula dia kata buah limau pun tak rasa apa. Kita terasa sedap. Pasal apa dia rasa tak sedap? Pasal dia sakit. Lidah dia dah hilang dia rasa. Bila hilang dia rasa, maka dia rasa apa pun tak sedap. Macam orang demam. Mereka tak pernah demam. Bila demam, orang masak orang makan pun tak leluk. Itulah ibarat kepada hati yang sakit. Bila buat ibadat dia tak rasa seronok. Itulah bala besar kepada kita. Maka banyakkan minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dapat tiap-tiap dosa yang kita buat, satu titik hitam yang berada di hati kita. Bila banyak titik hitam tu, hati dah gelap gelita. Allahu Akbar. Hati ni ibarat cermin. Kita duk suluh muka, kan? Kita duk tengok apa ada dalam kereta kita, cermin pandang belakang, pandang sisi. Kalau kabur, kita akan ambil kain lap, kita akan masuk. Maka cermin ni akan bersih dulu. Cermin yang duk suluh muka setiap hari dalam bilik tu pun, dalam berdebu punya teruk, suluh-suluh muka. Tengok. Macam seorang-seorang macam kau zombie kampung pisang. Kau pun lawa ni pasal apa nampak jadi macam ni? Pasal cermin tu. Cermin tu dah kabur. Maka nak bagi clear tempat, cuci dah. Hati je ni macam tu. Bila titik hitam ni banyak, cahaya hidayah Tuhan payah sampai. Orang hamba kebaikan payah nak pegang. Orang bagi nasihat, dia cukup payah nak terima. Maka dia kena gilakan hati dia. Gila hati dia, tadi kita sebut dengan amal ibadat kita buat ni, Tuhan ampunkan dosa. Setiap langkahan tuan-tuan mai ke surau malam ni, Tuhan ampun satu dosa. Tiap-tiap langkah. Kira ni orang langkah banyak mana mai tadi ni. Anak betul cara langkahan betul. Anak kita cara langkahan kita. Betul-betul melangkah, jalan haji betul. Lagi banyak langkahan dia. Maka setiap langkahan itu Tuhan ampunkan dosa dia. Kita ambil ayat semayang, banyak mana dosa yang gugur daripada muka kita, daripada tangan, daripada kepala, daripada kaki. Setiap anggota yang dibasuh itu mengugurkan dosa. Mengugurkan dosa. Kita duduk dalam masjid ni, kita dapat rahmat. Kita duduk surau ni, kita dapat rahmat. Duduk majlis ilmu, kita dah dapat rahmat. Walaupun duduk diam mulut tak kata apa, ada suatu makhluk Tuhan yang sedang memohon ampun kepada kita. Nabi kata orang yang bersemayang, kemudiannya duduk dalam musalla dia sampai waktu semayang yang berikut, duduk dengan tertib, jaga adab, elok dalam surau, malaikat akan mendoakan dia, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, bagi rahmat kepada mereka yang ada dalam surau ni, dan bagi keampunan kepada mereka. Siapa yang tolong minta doa kita? Malaikat Allah Ta'ala. Yang maksud, yang doa mereka ni terima oleh Allah Ta'ala. Mulut kita tak kata apa orang lain. Duduk senyap, ya, semua tunduk kepala ke bawah, punya tawaduk, mengaji cukup bagus. Dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya doa pada malaikat. Pas semayang tadi, Tuan Imam pimpin kita baca tasbih, tahmid, takbir.
Barang siapa lepas pada sembahyang fardu membaca tasbih 33 kali, takbir tahmid 33 kali, takbir 33 kali, ditutup dengan 100, dicukupkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Tuhan ampun dosanya sebagaimana walaupun sebanyak buih di lautan. Pergi tengok di pantai Mesir, bila Allah main buihnya lah, main buih. Kalau sebanyak tu dosa kita pun Tuhan akan ampunkan dengan amalan yang buat tadi ni. Tasbih, tahmid, takbir lepas pada sembahyang. Tapi itulah kita bayar nak ambil peluang-peluang tu. Lepas sembahyang RM1, lepas sembahyang RM1. Nak istighfar 3 kali pun tak nak. Apa? No. Handphone duk gegang dalam poket dah. Lepas sembahyang seluk poket pun. Nak buat peluang. Tak ada istighfar. Istighfar 3 kali pun tak ada. Allahuakbar. Banyak cara yang Nabi ajak untuk mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan amalan-amalan yang kita duk buat ni pun dah banyak, dan Tuhan bagikan keampunan selain kita mohon direct dengan lafaz astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu sebagai mukadimah. Dahulu dah jam 8 tu, tinggal 15 minit lagi lebih kurang. Itu ya. Sebelum masuk insya-Allah. Saya lama tak main tu, main dengan sejadah rumah. Mas-mas sejadah dah sini tak apa. Saya bisa pergi mengejar dia tulis situ. Siapa tak bawa sejadah, sila sembahyang di luar. Tu yang saya kena bawa saja. Riau kan dengan main-main lagi ustaz nak mengejar tak boleh masuk. Kenapa? Jalan tak bawa. Jalan. Ada masjid, dia kata kita singgah sembahyang, dia kata pengunjung daripada luar ataupun jemaah daripada luar Korea sila sembahyang di bahagian perempuan. Perempuan undang jumpa di belakang. Dia tak bagi cempok dengan orang tempatan. Punya risaunya dengan COVID-19 ni. Allahu Akbar. Baik. Cuba buka kitab ni. Saya tengok ni ada orang tanda dalam kitab ni. Sebab apa ni? Daripada bulan 2 ke bulan 3 Allah sekali baca. Lama sangat. InsyaAllah kita akan masuk buka surat 28 tajuk yang baru. Saya pun baca kita. Saya rasa situ perkara-perkara sunat sebelum dan dalam sembahyang. Okey. Saya ikut yang awak. Okey. Aku berhenti kalau ada orang kawan-kawan bulan 2, bulan 3 memang tak dapat. Bulan 1 ke bulan 2 tu yang dia main kuliah last sekali tu. Saya ingat situlah. Baik. Perkara-perkara sunat sebelum dan dalam sembahyang. Dan semua kita dia tambah lagi selepas dan sembahyang. Baik. Jadi tumpuan kita ni apa perkara-perkara sunat sebelum dan dalam sembahyang. Sebelum sembahyang kita disunatkan ada 3 perkara nak kena buat. Sebelum sembahyang disunatkan kita ambil berat 3 perkara. Dia berjawab. Pertama, sebelum sembahyang disunatkan kita azan. Disunatkan azan. Walaupun sembahyang seorang, sunat azan. Walaupun sembahyang di rumah, sunat azan. Azan ni bukan hanya tertentu kepada masjid surau saja. Yang diazankan di masjid surau tu dia panggil syiar. 5 waktu azan mesti dikumandangkan. Sebagai apa? Sebagai syiar kepada agama. Jadi azan ni 2 fungsinya. Pertama, memberitahu masuknya waktu solat. Dan yang kedua ialah memang disunatkan kita azan sebelum daripada sembahyang. Walaupun sembahyang Isyak pukul 12 malam. Walaupun sembahyang Zuhur pukul 3 petang.
Sunat azan. Nampak? Tapi jagalah dalam bayang pun 3 orang. Azan ala kadang dia ada yang main surah pukul 3 petang. Pi pasang main surah pula pi azan. Keluar habis satu camp pula satu kalah nama pula ni geng mana lah bang pukul 3 petang. Mana? Pakai main nak tengok sampai dia yang buang beat main berbang pukul 3 petang. Main. Ni apa dia bang? Nak sonok dia dah tu bilai. Dia tu azan, orang tak main. Kali tu Zuhur dia azan pukul 11 pagi. Orang pakai main. Marah tu bilai. Apa? Pergi tengok jam tak betul. Orang Zuhur pukul 1. Lani pukul 1 buat 5 minit. Ya jam ke 11 je bang. Dia kata saja lepas geram. Pasal kalau aku azan waktu betul, apa tak main? Bila aku azan tu, pukul 11, apa pakai main lah? Pakai main lah, tengok pasal apa yang bawah. Kadang-kadang Tok Bilal silap. Saya biasa satu masjid kampung saya, bulan Ramadan. Saya pergi bayang tu, kali tu saya malam nak balik, nak tunggu asar balik pun kan makan nasi, bulan puasa. Nak tunggu asar tu ya. Terlena dalam masjid. Jaga-jaga untuk bila bang bangun pergi semayang, masuk semayang sunat asar. Tiba-tiba tu imam main. Tu imam main tak pakai jubah, pakai baju pagoda. Siapa azan? Azan saya tu bila bang. Apa tengok jam lah? Saya pun pergi tengok jam. Rupanya tu bila dia tengok jarum panjang, dia tak tengok jarum pendek. Asar masuk pukul 4.45. Dia azan 3.45. Habis orang kumpul pakat duduk tengok matahari. Siapa azan awal ni? Nanti untuk bila bulan puasa apa ada lah kan. Tapi bulan puasa kalau buat silap apa? Dia kata dah azan dah puasa kan. Seorang suami keluar pergi beli benda makan 10 benda bini nak kirim. Buat balik 3, 7 terlupa. Ini dia terkirim minyak tu terlupa. Puasa. Dia kira apa dia puasa lah. Baik. Yang pertama perkara sunat sebelum sembahyang ialah azan. Walaupun kita sembahyang seorang, walaupun kita sembahyang di rumah, walaupun kita sembahyang di lapang, dalam dusun, tepi bendang, tepi sawah, disunatkan azan. Perkara kedua, sebelum sembahyang disunatkan kita iqamah. Iqamah. Disunatkan iqamah. Kita banyak iqamah tu kita buat lah. Cuma azan mula tu memang jarang-jarang lawan nak buat kalau sembahyang. Bayang di rumah, bayang seorang kan. Praktik tu bagaimana nak beritahu ni kita PKPB. Dulu ni PKPD kan. Duduk dalam rumah berapa bulan? Sudah 3 bulan dah rumah. Sampai raya pun duduk dalam rumah, bayang raya pun duduk di rumah. Mana? Terawih pun dalam rumah. Masya Allah. Bila buat solat di rumah, buat solat bersama keluarga, suruhlah anak lelaki tu azan. Suruh anak azan, kemudian khomat pak jadi imam. Ni pak tak mau semua, bang tak mau, khomat tak mau. Jadi tu imam pun disuruh mak jadi imam. Mana dah aku tu imam lah, tak nak jadi imam lah. Mak hang pula tu tajwid tu salah. Orang lelaki ni dia hantar majlis yang dia malas pergi mengaji, majlis ilmu tajwid. Kalau jenis ceramah, kalau jenis apa semua, kuliah lain, ramai orang lelaki main mengaji. Tiba-tiba yang main mengaji, ustaz ajar Quran, ajar tajwid, dan suruh tinggal 10 mak. Itu kira boleh mahmur semua belajar Quran. Lalu orang lelaki tu kan, yang rajin mengaji Quran, pengalaman yang mengajar Quran, orang perempuan mak rajin. Kalau kita seminggu tu 3 kali belajar Quran, 3 kali dia pergi. Dan lepas tak asal kalau kita kena tegur salah tajwid, salah harakat, salah mad, salah makhraj, tak apa orang. Dia tak asal orang lelaki yang tegur. Minggu ni dia main silap, tertukar ha besar dengan ha pedas. Ha sipui, ha pedas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tu tak malam mengajar ni tu. Awak tahu? Ustaz, buat silap tak nak. Ha tu ha pedas.
Bukan hasibui. Ni hang baca keluar terbit dada alham. Lama macam tu dia dah daripada mudah lagi lah. Lama apa? 67 tu dia. Ya. Baca ni dulu tak betul. Ustaz pun tegur kan. Belajar habis makan cabai. Yang tu bagi hop dah. Pasal dah. Alham. Sebut tak lihat alham tak lihat. Ustaz tu 3-4 kali alham tak lihat. Tak mau tak lah tak boleh. Minggu depan main dah belajar ni. Nama boleh. Dah main minggu depan. Tobat lah. Orang ibu neriuk tu kan. Saya dah aku lama dah duk baca dia kata aku baca tak tu. Nah, tu prinsip orang lelaki. Maka pertahankanlah wahai orang lelaki prinsip kamu itu. Apa dia? Biar aku tak tahu daripada orang tahu kata aku tak tahu. Mana tak tahu tak apa, aku sendiri je tahu kan. Yang aku tak tahu. Jangan sampai orang tahu kata aku tak tahu. Itu prinsip orang lelaki. Terus pertahankan. Dan perkara ketiga, sunat sebelum sembahyang pada mengadakan sutrah. Apa dia sutrah? Kita kalau boleh sembahyang, bagi ada satu benda yang menghadap di hadapan kita, penghadap. Kalau ada dinding, kita rapat ke dinding. Kalau ada tiang di masjid tu, kita apa? Duduk di sebalik tiang. Kalau tak ada apa-apa, macam ni tengah kan? Adakah sesuatu benda di depan? Pasal apa? Pasal bila kita letak satu benda macam botol air di depan, maka tempat jarak daripada kita berdiri ke botol tu adalah tempat kita sembahyang. Kalau siapa-siapa nak lalu, dia kena lalu depan. Jangan lalu di antara botol ni dengan kita. Nabi bila sembahyang, Nabi pacakkan tokat. Ni larangan. Hukum dia haram bagi orang yang lalu di depan orang yang sembahyang. Bila disebut dalam hadis, kamu menunggu selama 40 tahun. Disebut 40 tapi tak disebut 40 hari, tapi dalam hadis ulama kata 40 tahun. Orang ni nak lalu, tunggu 40 tahun lebih bagus daripada lalu depan orang sembahyang. Malah kalau lalu juga, bila kita dah adakan sutrah depan kita, ada orang lalu juga, boleh kita tahan je. Buat roblok kan, buat sekatan. Tak ada lalu. Dia kena lalu boleh. Kalau dia lalu juga, boleh kita pukul je. Kalau tahan dan lalu juga, confirm iblis, confirm syaitan. Walaupun rupa macam orang. Jangan sampai bergaduh dalam surau dah lah. Aku memang ada geram dalam marah Mamat ni kan. Tunggu lalu ya. Lalu pun karantin tu bagi tang lihat. Jatuh kelepok 2 kali. Bulan ambil. Aku tak tahu. Maka lalulah. Kita boleh sekat dah, tahan dah. Maka bila orang tu kena tahan, dia faham lah. Orang Melayu kita ni tak biasa orang tu tahan macam tu. Biasa orang Arab tu main, orang luar. Dia bila orang lalu dia tahan. Orang Melayu kita tak faham. Dia ingat orang tu nak salam. Bila dia tahan tu pakat salam seorang. Jadi adakah sutrah benteng di depan kita? Kalau kita hampak sejenak macam tu, itu ruang untuk kita dah solat. Mana kata tak ada siapa boleh lalu di antara sejadah. Dia kena lalu lepas dia kena sejadah. Boleh kita buat garisan, boleh kita buat pacakkan sesuatu ataupun letak benda-benda yang ada dengan kita supaya orang faham kita sedang sembahyang dan tak boleh lalu di antara orang. Kan itu di antara perkara sunat sebelum sembahyang, azan, iqamah dan adakan sutrah. Kadang-kadang orang tak faham ni faham. Nampak lagi mahal. Baju-baju besar kalau di sembahyang. Lepas main Jumaat, dia bangkit buat sembahyang sunat. Dia buat mana-mana. Tu kat pintu. Orang nak keluar. Orang nak paskat masuk balik kerja. Dia senang ya. Allahu Akbar. Tak pintu. Ni orang nak keluar macam mana? Jadi orang nak sembahyang tu kena reti. Orang yang lalu depan orang sembahyang tu kena reti. Kalau kita berhadapan dengan situasi yang macam tu, lah dia ni pergi sembahyang dalam pintu ni pula. Tambah lah ni time COVID ni.
Kadang-kadang masjid dia buka satu pintu keluar, satu pintu keluar, satu pintu masuk. Dia semayang tu pula. Kalau masjid dia comel, dia tulis di sliding tu, dia tulis tu bubuh dia tu lebih ni. Jangan semayang dalam dekat dengan pintu keluar ni, kerana anda mengganggu keluar masuk jemaah. Okey lah. Kalau semayang juga memang betul huruf dia kan. Dia mangkit semayang begitu. Kita anggaplah kata dia tak tahu. Anggaplah dia tak tahu. Betul dapat macam nak ambil lah apa-apa sejadah ke apa ke dalam masjid tu, kita tolong letak depan dia. So satu ilmu dia akan dapat. Oh, rupanya kena letak benda ni, aku tak tahu. Pergi semayang macam mana. Orang nak keluar tak boleh. Tak. Kalau sejadah pergi ambil tabung jemaah kan ada. Kan? Pitak depan orang semayang. Kan? Orang jangan buat keluar tabung daripada masjid. Kalau tidak, Tok Siap lihat. Tok Siap kata nak curi tabung dia. Ambil tabung tu letak, kita boleh keluar. Dia hantar orang semayang dengan tabung tu. Dia kata tabung sebesar ni. Dia ada semayang, kita jalan dia hadapan tabung. Ataupun apa benda-benda yang kita boleh letak. Jadi orang semayang tu dia dapat ilmu. Kata dia dah melakukan kesalahan, tidak meletakkan sesuatu benda di depan dia. Faham? Jawab-jawab. 36. Sunat-sunat sebelum dan dalam semayang. Sebelum seorang itu masuk mengerjakan semayang fardu, sama ada hendak semayang seorang diri atau berjemaah, lebih dahulu disunatkan dua perkara. Dia abang ni dua, saya abang tadi tiga. Pertamanya bang. Orang Melayu kita panggil bang. Kenapa panggil bang? Betul lagi azan. Azan ke salah? Fa'adzana mu'adzin. Pasal apa panggil bang? Orang Kedah, orang Pulau Pinang, orang belah ni panggil lewat. Pasal apa panggil bang? Wih, warak-warak apa ngaji tunduk rapat. Di bahasa-bahasa lama ada tahu kan? Tidak boleh ngaji kita. Kadang balik-balik kampung, saya tengok dalam WhatsApp, dia tak ada bahasa Kedah lamanya orang lama tak guna. Apa dia? Mak. Hantar mak tak siap kat tempat. Faham? Apa dia betul? Awak hantar mak tak siap kat tempat. Orang lah bagi pangkah. Awak tak pangkah dia tadi. Tempat aku orang kena pangkah dia. Mak. No, ni kalau pangkah tak boleh bayar tu ada. Kalau dia datang kapit tengok pangkah tu tak boleh bayar tu. Ya. Mak ni masuk dia pangkah. Mak tu bahasa Inggeris yang dikedahkan. Ya. Bahasa Inggeris yang dikedahkan. Dari datanya mak M-A-R-K mak. Kemudian dikedahkan. Maksud dia pangkah tadi pangkah. Awak hantar. Dia tak tempah dah siap lah. Hantar kan. Hantar buk siap tempat. Awak tak mahu siap. Lama orang tak guna jenis-jenis tu kan. Ni masuk bang ni. Masuk dari perempuan. Orang dulu dipanggil bang dengar. Orang Kelantan panggil bang dengar. Apa dia? Tumpu. Bila orang azan, kita kena tumpu perhatian kita kepada azan. Kerana apa? Nabi suruh kita jawab. Bila dilakukan azan, maka kamu kena sebut sebagaimana muazzin sebut. Maka dia sebut Allah Akbar, Allah Akbar, kita bersebut Allah Akbar, Allah Akbar sampailah habis yang kita jawab azan. Sebab dia bagi bang ni kita kena tunggu dengar kan. Itu aktiviti semata muazzin melakukan azan. Kita dituntut untuk jawab. Sambil jalan jawab. Sambil berkubur, sambil apa, dia tak disuruh kita menghentikan aktiviti. So setengah orang saya tengok dia ambil air semayang. Tengah dia ambil air semayang, basuh muka, tiba-tiba azan stop, tak ambil semayang. Duk pegang kepala pecok tu. Kalau ada bola tu, duk ambil pada gayung ayak, cebok ayak, duk main ayak. Cedok ayak buang, cedok ayak buang. Tak ada kerja apa, duk azan. Bukan semua tunti aktiviti. Jawab azan dia. Cuma takut bila ulama kata bila kita nak buat satu aktiviti yang lain, kita jadi lalai ataupun ralik daripada jawab azan. Sebab kita tengok budak-budak main bola, budak-budak main bola. Larikan
tak kena pergi sekolah. Sebelum masak dia turun padang. Saya buat kolong saya. Mau kata panas tu. Tak apa, kami tak apa dah. Dia kata panas lagi beri, dia ajak pula kita. Sebab dia kata coronavirus dia takut panas. Dia ajak kita balik pula. Main dulu Azhar. Tuk bila bahasa. Tahu pula hormat. Oi, putih-putih. Azhar. Wah, kepala kapten tu pegang bola duduk atas bola. Bawa jawab Azhar. Elok la ilaha illallah. Prit sambung balik. Kan? Jawab azan tu betul lah. Hormat azan tu betul lah. Yang tak betul dah. Tak sembahyang. Sampai ke maghrib sembahyang. Ya. Allahu akbar. Tak sembahyang tak. Tak jawab azan tu okey lah. Kan? Allahu akbar. Sama ada hendak sembahyang seorang diri pun dituntut azan, ataupun berjemaah pun dituntut azan. Dia lebih dahulu disunatkan dua perkara. Pertamanya bang, keduanya qamah. Kita bagi qamah. Syarat bagi dia qamah. Apa beza bang dengan iqamah? Azan dia kuat, qamah dia slow sikit. Azan dia ulang dua kali. Qamah iqamah hanya sekali-sekali. Orang azan kalau boleh panjangkan. Sebab apa? Nak bagi sampai jauh seruan kita. Iqamah ni slow dan cepat. Pasal apa? Pasal kita dah berkumpul, semua nak abang kita nak sembahyang dah. Qad qamatis solatu, qad qamatis solat. Waktu sembahyang sudah hampir. Teman-teman sembahyang. Jadi jawab azan. Kemudian baca doa. Doa selepas azan dengan jangan sampai tak hafal. Kerana apa? Nabi janjikan syafaat. Dan wajabat lahu syafaati yaumil qiyamah. Orang yang jawab azan, baca doa lepas azan, Nabi janjikan syafaat dia pada hari kiamat. Dan sembahyang yang bukan fardu seperti sembahyang sunat yang dituntut berjemaah. Sembahyang sunat ni ada yang dituntut buat berjemaah, ada yang tak dituntut buat jemaah. Macam kita sembahyang qabliyah, ba'diyah, sebelum sembahyang, selepas sembahyang, itu tak dituntut buat sembahyang secara berjemaah. Sembahyang duha kan, sembahyang witir lain daripada Ramadan kan, itu tak dituntut buat jemaah. Sembahyang sunat apa yang dituntut buat jemaah? Buat secara berjemaah. Sembahyang sunat tapi dituntut buat secara berjemaah. Cuba apa semua itu? Wah. Apa tawaduk semula apa ni? Tak dah, tak nak jumpa ni terang ni punya tawaduk aja. Sembahyang sunat yang dituntut berjemaah mana? Sudah? Sunat tarawih. Lagi? Witir bulan Ramadan saja. Lagi? Sunat raya. Lagi? Banyak tu yang buat sembahyang. Tak boleh tak sembahyang. Duha. Betul. Saya dah lepas ni banyak tu yang orang dengan tarawih, witir, raya. Dah lain kita tahu. Sunat apa? Gerhana, matahari bulan, bayang terjang. Jadi baik. Jangan banyak hal terus banyak sunat yang dituntut buat berjamaah kan. Hantar berjamaah ni buatlah sendiri kan. Jangan tinggal walaupun kita muda lain bawah. Kita sebut tadi mati bila-bila saja boleh mati. Kalau kata malam ni tu hanya boleh Allahu Akbar. Sedia tak sedia? Barang kena fikir kita balik kalau malam ni mati lah tak boleh jawab dah. Kalau malaikat ni alam kurang banyak mana lah aku buat balik apa semua. Lepas tu amalan sunat jangan tinggal. Benda boleh buat sebab kau muda. Lutut duk kuat lagi, pinggang duk kuat lagi. Masa muda kamu bukan di sini ustaz. Ada masalah kan. Masa muda yang belum main tu hotel lah. Gagah gagah walaupun gagah ni kuat ada. Gagah lutut berlonggar. Pinggang tu skru tak ada tinggal. Bapak tengok tu tuan dia. Nak turun sujud tu pun jenuh tahan. Yang buat main tak pegang tangan tak apa. Rokok tu tangan jelah pegang. Rokok tangan jelah pegang tak pegang pada lutut tak apa.
Orang muda turun sujud, tangan tak ada belah. Tak ada. Turun relax. Tambah. Tuan-tuan pula lagi lah. Memang stamina cukup banyak apa. Tengok tuan-tuan bayang. Tengok ayah kita bayang. Tengok tuan kita bayang. Ya Allah. Nak turun sembahyang, nak turun sujud, nak mekik sembahyang. Allah. Itu orang panggil persatuan PO. Tengok PO. Bila ada nak goreng tanah, kembang belah kanan, kembang belah kiri, palma. Lebih kurang orang tuan bayang. Masa muda ni kena buat lagi banyak-banyak bayang. Sunnah apa semua. Buat. Saya bisa buat camp kali ni. Buat camp budak. Camp bayang. Ajak lepas bayang, ajak lepas ambil bayang, apa semua. Kemudian besok tu semua budak azan. Lepas azan kita kata okey, sebelum kita sembahyang fardu, semua bangun dulu, kita sembahyang sunat 2 rakaat. Maka orang makin ada 45 orang tak bangun. Saya kata awak tak bangun, orang ni berkata mau bangun. Ustaz kata sembahyang sunat, kami 5 orang belum bersunat. Oh, saya faham. Orang tak lepas tak kata. Dia ingat orang sembahyang sunat ni masuk hak bersunat saja yang mekik sembahyang tu sunat. Saya pun gelaklah lampu kan. Kata betul juga tersirat budak ni kan. Jadi kami belum bersunat, maka tak dituntutlah sembahyang tu sunat kan. Jadi dalam kuliah-kuliah, kalau saya pergi kuliah-kuliah dewasa orang tua-tua, saya kata saya pegang kata budak-budak tu tadi. Jadi siapa yang tak rajin sembahyang sunat, maka bermakna dia itu belum bersunat kan. Faham? Faham sudah. Jika nak dikerjakan sembahyang sunat yang dituntut berjamaah ni, kita dengan qomat. Saja dia makin qomat lah. Allah bayang raya. Oi, dapat jam. Aku ingat kena qomat betul lepas lah. Ada seruan lain. Seruan lain bunyi apa? As-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Boleh baca as-salata boleh, as-salatu boleh. Dua-dua boleh. Jadi Tok Bilal akan laungkan seruan ni, as-salatu jami'ah rahimakumullah. Ini Nabi ajak Bilal laungkan perkara ni. Tak silap saya sembahyang minta hujan, sembahyang istisqa. Maka ulama kiaskan kepada sembahyang-sembahyang sunat yang lain yang dituntut kita buat cara berjemaah, Bilal akan serukan dengan seruan ni, as-salatu jami'ah ataupun as-salatu jami'ah. Boleh. Rahimakumullah, sembahyang secara jamaah. Moga-moga Allah Ta'ala akan bagi rahmat kepada kamu. Adapun selepas masuk mengerjakan sembahyang, ada beberapa sunat pula, iaitu terbahagi kepada 2 bahagian. Pertama sunat af'ad dan kedua sunat hayat. Dalam sembahyang 3 perkara nak kena tahu. Pertama rukun. Ni tak buat, satu saja. Kita kata rukun ada 13, satu tak buat, bantai. 12 buat, satu yang tak buat, bantai dah. Tak sah bayar kan? Nombor 2, perkara sunat. Ada sunat yang sangat dituntut, ranking dia tinggi, dekat-dekat dengan rukun. Yang kedua, sunat yang biasa, dapat buat dapat pahala, tak buat pun tak jadi masalah pada sembahyang. Yang pertama, yang ranking dia tinggi, dia panggil sunat apa? Ini kalau tinggal dalam mazhab Syafi'i, kena ganti dengan sujud sahwi. Sahwi bukan sahwi. Sahwi itu buat dalam mi makan. Ini sahwi, sujud kerana lupa. Yang kedua ialah sunat hayat. Hayat ni banyak. Kita baca Alhamdulillah sunat hayat, Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil A'la. Itu semua sunat-sunat hayat. Apa dia sunat af'ad? Itu insya-Allah nanti kita akan bertemu pada pertemuan yang akan datang. Kalau panjang umur bulan 12 pula, kan tanda itu. Ini cari pula
Main bulan depan ustaz lain pula. Wah, tanya-tanya. Tak tahu tak mana pula. Kali ini saya lupa. Sunat Ahmad ada 7 perkara. Dalam kitab sebut 8. Yang ni kalau tinggal sah sembahyang. Cuma cedera. Cedera dan juga ada cacat. Pakai baju elok. Oh, pakai baju warna biru lawa apa semua ni. Biar wayak dulu. Tapi tengok-tengok ada apa? Ada lubang. Lipas kerik, bukan lipas kerik. Kawan ni isap rokok melawak. Nah, dia picot masuk kena baju. Kan? Cedera tu kena apa? Campur baju tu. Campur apa? Pandai-pandai campur apa? Mayang ni bila cedera, campur dia dengan sujud sahwi tu. Ni cedera yang tidak membawa kepada batal. Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam wa a'lam. Ada masalah? Tanya soalan kat lepas, mereka tak jawab. Suruh tanya, mereka tak tanya. Bagus semua. Bila bagus tak faham. Kita tangguhkan dulu pada malam ni. Dengan sikit sebanyak ilmu yang kita dapat, mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati dan ampunkan dosa kita semua. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.